Semalam, Setiausaha Majlis Bekas Wakil Rakyat Malaysia Mubarak Datuk Abdul Rahman Ibrahim meminta supaya kemelut politik di dalam UMNO diselesaikan dengan penuh bijaksana. Malah beliau turut mencadangkan supaya UMNO dirombak semula termasuk jawatan Presiden yang selain mengetengahkan pemimpin yang bukan hanya diterima oleh ahli tetapi juga rakyat. Baik, untuk membincangkan lebih lanjut tentang isu ini, bersedia menerusi Skype adalah pensyarah Jabatan Pengajian Pentadbiran dan Politik Universiti Malaya UM, Dr. Muhammad Taufik Yaakob. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Doktor, adakah pada pandangan Doktor gesaan Setiausaha Mubarak itu sesuatu yang wajar ketika ini? Saya sebenarnya melihat apa yang disarankan oleh Mubarak itu sebagai satu daripada usaha untuk memperbaiki UMNO itu supaya lebih melihat bagaimana peranan UMNO itu bukan sahaja untuk menumpukan kepada ahli-ahli, tapi sebenarnya UMNO itu perlu melihat bahawa bukan ahli juga memberi peranan yang penting kepada UMNO khususnya dalam PIU 15. Maka saya yakin perubahan itu perlu dilakukan dengan kadar segera. Kerana kita menilai bahawa UMNO ini perlu dengan kadar yang drastik untuk bersiap siaga berhadapan dengan PIU 15 pada bila-bila masa. Kerana Mubarak Persatuan Bekas Wakil Rakyat ini mempunyai pengalaman dan pernah menyertai beberapa pentadbiran kerajaan sebelum ini dan mereka melihat bahawa setiap apa yang berlaku kepada UMNO itu sebenarnya perlu menjadi pengajaran supaya memperbaiki semula UMNO itu bukan sahaja untuk ahli-ahli parti tapi sebenarnya juga untuk negara. Dalam keadaan sekarang, Doktor, kenapa UMNO itu sebenarnya perlu dirombak semula? Tapi kita lihat ada juga kalangan pemimpin ini seperti dalam keadaan in denial, Doktor. UMNO itu sedang diterajui oleh seorang pemimpin yang lemah kerana kita lihat apabila Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi memimpin dan merajui parti itu, ramai ahli-ahli parlimen daripada UMNO itu keluar daripada UMNO dan menyertai parti lain. Kerana kita lihat mereka berpandangan bahawa terdapat kelemahan dalam pentadbiran UMNO. Maka saya yakin ahli-ahli UMNO itu mempunyai pandangan yang cukup berbeza daripada ahli-ahli khususnya ahli-ahli politik yang lain kerana mereka yakin UMNO itu dapat menjadi wadah kepada orang Melayu. Tetapi apabila ditadbir oleh seorang presiden yang lemah, dan saya yakin inilah kali pertama dalam sejarah UMNO, seorang presiden UMNO yang tidak akan menjadi Perdana Menteri. Kita lihat daripada Tunku Abdul Rahman itu sendiri selepas merdeka hinggalah kepada Datuk Seri Najib sebagai presiden UMNO, semuanya menjadi Perdana Menteri, tetapi di bawah pentadbiran Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, UMNO itu tidak mengeperai kerajaan. Dan pada PIU ke-14, UMNO itu telah diberi amaran melalui serangan jantung. Saya ibaratkan serangan jantung yang hampir-hampir memautkan UMNO dan fasa dan proses pemulihan itu sebenarnya sedang berlaku. Tetapi kita tidak mahu serangan jantung yang kedua kepada UMNO akan melumpuhkan terus UMNO. Maka perubahan segera perlu dilakukan terhadap UMNO. Kita kena berlapang dada, Presiden kena berlapang dada untuk melihat bahawa kelangsungan UMNO itu lebih penting daripada kelangsungan pemimpin. Doktor, pada pemerhatian Doktor sendiri selaku penganalisis politik, pemimpin UMNO yang ada ketika ini termasuk yang ada dalam Kabinet Perikatan Nasional, adakah mereka diterima parti dan rakyat secara keseluruhannya sebenarnya? Saya menilai bahawa betul Ali dan Akar Umbi itu menerima kepimpinan yang sedia ada, tetapi berapa banyak majoriti yang dimiliki oleh Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi ketika memenangi jawatan Presiden. Dan pemimpin UMNO juga ada yang berkaliber khususnya dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Kenapa tidak diberi ruang yang besar kepada pemimpin UMNO? Dan pada waktu yang sama kita tidak boleh mengangkat persepsi bahawa pemimpin-pemimpin kerajaan daripada UMNO itu tidak diterima oleh ahli UMNO. Kerana ahli-ahli UMNO ini masih lagi menunjukkan tahap setia kepada Presiden. Tetapi mereka perlu berfikir dan perlu melihat bahawa UMNO ini bukan untuk individu. UMNO ini bukan untuk Presiden. UMNO ini untuk ahli UMNO, untuk orang Melayu dan untuk rakyat. Ini sebenarnya yang perlu diangkat semula menjadi satu semangat penting kepada UMNO bagi berhadapan dengan PIU 15.
Baik, Doktor, semalam Setiausaha Mubarak juga mendakwa keretakan dalam Muafakat Nasional makin ketara, dan kita memang lihat kalau kita memerhatikan laporan media dan sebagainya, dan menggesa juga UMNO PAS ini kembali rapatkan saf. Pada khidmat doktor lah, adakah rundingan dan pembahagian kerusi untuk PRU akan datang ni jadi punca keretakan dua parti ini, Doktor? Saya sebenarnya tidak melihat itu sebagai faktor yang utama. Tetapi faktor yang paling penting yang menyebabkan keretakan hubungan antara pemimpin UMNO itu sebenarnya hubungan antara UMNO dengan Bersatu. Itu je satu punca yang besar menyebabkan UMNO ini berpecah belah dalam parti, sehingga menyebabkan ada pemimpin-pemimpin yang menyuarakan satu pandangan yang berbeza dan berlawanan arus dengan Presiden. Tetapi apa yang kita boleh lihat, berbeza pandangan, berbeza idea atau ideologi itu bukan merupakan satu kesalahan, bukan merupakan satu dosa kepada keahlian kita dalam satu parti atau organisasi. Tetapi perbezaan itu sebenarnya perlu diangkat sebagai satu pandangan bahawa inilah sebenarnya usaha untuk memperbaiki semula UMNO yang sedang berhadapan dengan proses pemulihan, dan pada waktu yang sama kita perlu nilai bahawa perbezaan itu adalah untuk proses merawat UMNO, bukan proses untuk merosakkan masa depan UMNO. Baik, Doktor, bergerak ke hadapan sebenarnya bagaimana seharusnya wajah pembentukan politik negara supaya dalam keadaan sukar ketika pandemik dan juga PKP ini rakyat tidak lagi ditambah dengan kepayahan berhubung dengan sandiwara dan drama politik tempatan. Semua orang dah penat, Doktor. Macam mana kita nak tengok sebenarnya wajah pembentukan politik? Rakyat letih. Rakyat memerlukan pemimpin dan ahli-ahli parti yang sebenarnya memahami bahawa mereka itu berada dalam keadaan kesukaran. Kalau pemimpin UMNO masih lagi bercakaran antara satu sama lain, ini akan memberikan imej yang buruk kepada UMNO dan kepada rakyat dan kepada kerajaan yang sedang mentadbir negara. Kerana pemimpin hari ini, jangan kita lihat bahawa kuasa itu sebagai satu matlamat yang penting. Tetapi dalam keadaan rakyat sedang berhadapan dengan masalah ekonomi, politik dan kesihatan yang sangat meruncing, yang paling penting setiap pemimpin itu perlu membezakan kuasa dan kebajikan rakyat. Yuk kita boleh bertarung atau bertanding dalam PRU 15 atau PRU yang akan datang. Tetapi adakah rakyat itu akan mempercayai kepimpinan yang sedia ada jika pemimpin sedia ada itu tidak mempedulikan kebajikan rakyat dan tidak mempedulikan kehidupan rakyat semasa? Baik, terima kasih Dr. Muhammad Taufik Yaakob kerana sudi berkongsikan pandangan berhubungan saranan Setiausaha Agung Mubarak supaya UMNO dirombak untuk beri perubahan baru kepada parti itu, dan Dr. Muhammad Taufik adalah pensyarah di Jabatan Pengajian Pentadbiran Politik Universiti Melayu UM.